Baik, keseimbangan dari segi keperluan kesihatan dan ekonomi menjadi pertimbangan kerajaan sebelum melonggarkan beberapa aspek Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk dilaksanakan dalam PKP Fasa 5 iaitu PKP bersyarat PKPB. Bagaimana PKPB dapat menjamin kelangsungan ekonomi pada masa sama mengimbanginya dengan kesihatan rakyat? Persoalan ini kami bawakan dalam segmen Bual Bis seketika nanti. BIS Malaysia edisi 8 Mei 2020 bersama saya Hazel Desmond, dan selain bersiaran di TV1 dan saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. Dan sepanjang 30 minit bersiaran hari ini, BIS Malaysia seperti biasa akan membawakan perkembangan ekonomi semasa, dan kami mulakan dengan perkembangan berita ini. Kementerian Kewangan memperuntukkan dana sebanyak RM100 juta kepada Malaysia Debt Ventures Berhad MDV bagi program pembiayaan kemudahan bantuan pembiayaan pemula niaga teknologi TSFRF untuk membantu syarikat pemula niaga dalam sektor teknologi yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Program pembiayaan TSFRF itu yang akan bermula pada 15 Mei depan dijangka dapat dimanfaatkan antara 60 sehingga 80 syarikat pemula niaga teknologi tempatan dengan jumlah maksimum pembiayaan dihadkan kepada RM2.5 juta. Kemudahan kendalian MDV di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menyediakan bantuan kewangan bagi menampung aliran tunai sekaligus memastikan kelangsungan operasi perniagaan syarikat yang akan dipilih. Dalam perkembangan lain, indeks harga pengeluar perkhidmatan IHPRP bagi suku pertama 2020 meningkat 0.4% kepada 109.8 mata berbanding 109.4 mata pada suku yang sama tahun sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, subsektor utama yang menyumbang kepada peningkatan ini adalah indeks penginapan, aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 1.3%, pendidikan 0.6%, aktiviti hartanah 0.2%, kesihatan 0.2%, pengangkutan 0.1%, manakala maklumat dan komunikasi 0.1%. Indeks bagi kesenian, hiburan dan rekreasi turun 0.7%, manakala subsektor profesional tidak berubah. Baik, kita beralih kepada perkembangan saham di mana Bursa Malaysia dibuka tinggi hari ini seiring dengan kebanyakan pasaran serantau. Ini susulan pengukuhan prestasi semalaman Wall Street. Kita bersama pengurus dana PNB Investment, Saudari Nur Raihan Munir untuk laporan penuh. Pada sesi pembukaan dagangan pagi, pasaran saham Malaysia didagangkan tinggi untuk menjejaki prestasi semalaman Wall Street yang ditutup 0.9% atau 211 mata lebih tinggi kepada 23,875. Pantulan di pasaran didorong oleh ekspor China yang berkembang 3.5% pada April, mengatasi jangkaan penganalisis dan juga penurunan kadar tuntutan kehilangan pekerjaan mingguan yang berterusan di Amerika Syarikat. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI naik 13.87 mata untuk ditutup tinggi kepada 1,390.80. Pasaran berada dalam trend positif dengan kaunter untung mengatasi kaunter rugi pada kadar 552 berbanding 234. Sementara 1089 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 26 kaunter untung dan 4 kaunter rugi. Antara kaunter untung, Tenaga Nasional Berhad, Top Glove Corporation Berhad dan Hong Leong Financial Group Berhad masing-masing menokok 24 sen, 23 sen dan 18 sen. Manakala kaunter rugi, Nestle Malaysia Berhad, IOI Corporation Berhad dan Kuala Lumpur Kepong Berhad masing-masing jatuh 60 sen, 3 sen dan 2 sen. Sementara itu,
Nilai mata wang tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.56% kepada RM4.05 setiap 100 yen. 0.43% kepada RM4.31 sedolar Amerika. Dan 0.20% kepada RM5.33 sepaun. Selebihnya, ringgit susut 0.07% kepada RM3.05 sedolar Singapura dan 0.05% kepada RM4.67 se-euro. Laporan disampaikan oleh Nur Rayhan Munir, PNB Investment Berhad. Baik, terima kasih kerana terus setia bersama BIS Malaysia. Penubuhan jawatan kuasa khas Kabinet Keseimbangan Kesihatan, Keselamatan dan Ekonomi bagi membincangkan hala tuju dan peraturan baharu berkaitan kesan penularan COVID-19 nyata menunjukkan komitmen kerajaan dalam memastikan keseimbangan kesihatan rakyat dan ekonomi. Kita dengarkan dahulu respons daripada pakar Kesihatan Pekerjaan dan Kesihatan Am Hospital Kasih Cyberjaya mengenai topik PKPB mengimbangi kesihatan dan ekonomi hari ini. Sektor kesihatan dan juga sektor ekonomi kedua-duanya memainkan peranan yang penting bagi sesebuah negara. Kuatnya ataupun hebatnya taraf kesihatan sesebuah negara tersebut bergantung kepada kekuatan ekonomi, di mana tanpa ekonomi yang kukuh, mana-mana negara tidak berjaya menjaminkan taraf kesihatan yang baik kepada penduduk ataupun rakyat tempatan. So oleh itu beberapa perkara penting yang perlu kita pertimbangkan untuk memastikan ekonomi dan juga tahap kesihatan ini berjalan dengan lancar, terutamanya kes seperti dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, di mana jikalau kita tidak membenarkan ekonomi berjalan ataupun perniagaan berjalan, secara tak langsung kita akan menjejaskan taraf kesihatan penduduk. Ini bukan bercerita tentang taraf kesihatan kepada jangkitan COVID, tapi kita kena faham bahawasanya negara ataupun kerajaan memerlukan bajet untuk menyediakan fasiliti kesihatan yang baik, terutamanya ubat-ubatan. Ubat-ubatan ini target utamanya lebih kepada pesakit-pesakit kronik seperti mereka yang mengidap kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, dan juga tidak lupa pada mereka yang mengidap kanser. So individu-individu tersebut ini perlu perlindungan, di mana tahap kesihatan mereka perlu berada dalam keadaan optimum untuk memastikan kelangsungan hidup mendatang dalam keadaan situasi di mana kita faham dan kita tahu yang COVID ni akan berada dengan kita hampir 2 tahun mendatang. So kita kena bersiap siaga memastikan tahap kesihatan penduduk, vaksin yang lengkap, kesihatan optimum, ubat-ubatan kena ada, fasiliti kesihatan kita kena ready untuk pastikan bahawasanya kita bersiap sedia untuk melawan ataupun perlu menang untuk menentang jangkitan COVID-19 ni. Jikalau kita tak membenarkan ekonomi berjalan, makanya kerajaan tidak mempunyai bajet untuk memastikan ubat-ubatan, vaksin, fasiliti ini lengkap dan seterusnya tidak dapat membantu rakyat. Seharusnya pihak majikan dan juga pekerja tidak menjadikan kerajaan sebagai alasan kepada sesuatu. Kita kena move on dan pastikan kita melakukan yang terbaik untuk menjaga tahap kesihatan diri, dan juga majikan juga perlu memastikan mereka menjaga kesihatan pekerja. So di mana pekerja ni seharusnya seperti kita war-warkan media masa, kita iklankan beberapa perkara penting yang perlu dilakukan oleh setiap individu, bukan setakat pekerja saja, setiap individu di dunia, bukan setakat Malaysia, di mana 3 langkah penting iaitu pemakaian topeng muka, basuh tangan ataupun sanitize tangan, dan juga penjarakan sosial amatlah penting.
So oleh itu setiap individu, setiap pekerja bertanggungjawab menjaga disiplin diri untuk memastikan mereka tidak dijangkiti. Jika mereka tidak dijangkiti, mereka akan mengurangkan risiko menjangkiti pula rakan-rakan sekerja yang lain, keluarga dan juga anak-anak di rumah. Majikan memainkan peranan yang penting. Majikan wajib menyediakan environment ataupun keadaan yang sesuai untuk pekerja untuk memastikan mereka tidak dijangkiti. Mereka wajib melindungi pekerja-pekerja yang datang untuk bekerja. Beberapa adaptasi yang majikan perlu lakukan dan beberapa tindakan yang majikan perlu lakukan untuk memastikan bahawasanya pekerja-pekerja dan yang datang untuk bekerja dalam keadaan yang sihat. Contohnya, mereka perlu melakukan disinfeksi bangunan ataupun tempat-tempat common area seperti tombol pintu, rel tangga, lift, kaunter dan sebagainya. Ini bergantung pada industri mereka tersendiri. Iaitu setiap industri perlu ada adaptasi masing-masing. Penjarakan sosial perlu dilakukan, sama ada melakukan perubahan ataupun ubah suai dalam ofis supaya pekerja-pekerja tidak duduk terlalu rapat antara sama lain, ataupun melakukan perubahan jadual kerja, melakukan perubahan jadual shift ataupun dalam kumpulan-kumpulan berbeza-beza supaya tidak semua datang pada masa yang sama dan menjadikan tempat itu terlalu padat. Bagi majikan yang mempunyai pekerja warga asing pula, disarankan melakukan saringan, di mana saringan dilakukan pada pekerja asing supaya kita pastikan mereka bukan jadi pembawa COVID-19. Jika mampu, pekerja-pekerja lain juga perlu melakukan saringan sebelum mereka datang ke memulakan tempat kerja. Ini adalah penting. Bila kita menjaga kesihatan pekerja dengan baik, secara tak langsung ekonomi ataupun bisnes pekerjaan itu berlaku dengan baik, secara tak langsung juga ini menjana ekonomi negara. Baik, Dr. Hanafiah Basirun, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Baik, BIS Malaysia berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, terima kasih kerana terus setia bersama BIS Malaysia. Keputusan kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dengan membenarkan hampir semua sektor ekonomi dan sosial dibuka semula sejak Isnin lepas adalah untuk memberi peluang kepada rakyat untuk kembali bekerja dan menjana pendapatan, sekaligus merancangkan semula ekonomi negara yang terjejas berikutan PKP sejak 18 Mac yang telah memaksa sebahagian besar penduduk di negara ini berada di rumah untuk mengekang wabak COVID-19. Bagaimana pula dari segi kesihatan? PKPB imbangi kesihatan dan ekonomi. Untuk mengumpas topik ini, ketika ini bersama saya di talian penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dr. Razman di talian sudah bersedia ketika ini? Ya, saya ada di sini. Dr. Razman, boleh dengar saya dengan jelas? Dengan jelas, saya dengar. Baik, doktor sekarang berada di rumah, masih bekerja dari rumah atau dah kembali ke pejabat? Disebabkan saya di dalam sektor pendidikan, terutamanya universiti, kami masih lagi tak dibenarkan masuk ke dalam pejabat ataupun menggunakan ataupun mengenadikan kuliah. Jadi saya masih lagi di rumah. Okey, baik. Dr. Razman, terus saja dengan topik kita hari ini mengenai bagaimana ketika ini tahap keseimbangan kesihatan dan juga ekonomi negara dan selaras dengan penguatkuasaan PKPB, bagaimana doktor melihat kepentingan untuk mengimbangi keperluan kesihatan dan ekonomi negara ketika ini? Ya, saya melihat PKPB ini adalah satu fasa yang memang kritikal, nampak macam mudah, iaitu membenarkan beberapa lagi sektor industri untuk beroperasi seperti biasa, tetapi ini amat kritikal. Kalau kita melihat dari sudut kesihatan, isu jangkitan wabak COVID-19 yang hari ini sudah berjumlah 6,535 jangkitan dan 107 kematian, kita masih lagi boleh kata kita menang. Walau bagaimanapun, selain daripada jangkitan
wabak COVID-19 ini. Juga kita lihat bahawa masalah kesihatan lain yang muncul akibat daripada PKP ini sudah mula nampak. Bayangkan 32 juta penduduk duduk dalam rumah semuanya, ada rumah kecil, ada rumah besar. Kalau yang rumah kecil tu mungkin bersesak dan masalah kesihatan lain seperti masalah mental juga akan berlaku. Dan laporan daripada ICF yang memetik kenyataan Kementerian Wanita ada melakukan peningkatan keganasan domestik semasa PKP. Pada masa yang sama pula, Perdana Menteri kita menyebut dalam ucapannya pada 1 Hari Mei lepas bahawa setakat ini Malaysia mengalami kerugian 63 bilion ringgit akibat PKP ataupun secara puratanya 2.4 bilion ringgit setiap hari apabila sekali kita melaksanakan PKP. Dan ini adalah satu dilema, iaitu kalau kita masih lagi mengekalkan PKP, bukan sahaja masalah kesihatan lain seperti mental yang saya sebut itu akan berlaku, malahan masalah ekonomi juga akan masih lebih teruk. Tetapi kalau kita hentikan PKP, kita masih lagi belum bebas sepenuhnya daripada wabak COVID-19. Namun, satu yang saya lihat mengapa kerajaan sudah pergi kepada fasa seterusnya PKP ini ialah apabila Kementerian Kesihatan baru-baru ini membuat kenyataan bahawa kita mempunyai kapasiti ataupun cukup katil dan kemudahan untuk menangani wabak COVID-19 ini jika ia meningkat lagi. Kerana kalau kita lihat kita baru guna 16% saja daripada katil seluruh negara, dan juga kalau kita sebut ventilator pun hanya 38% dan katil di ICU pun hanya 15%. Oleh itu saya lihat keputusan kerajaan untuk menguatkuasakan PKP ini adalah mengambil banyak faktor, dan keseimbangan antara keseimbangan kesihatan ekonomi itu memang amat diambil kira sebagai paling penting dalam pertimbangan ini. Dr. Razman, normal baharu bagi membendung wabak COVID-19. Bagaimana doktor melihat amalan-amalan yang telah dilakukan ataupun telah diambil oleh sektor ekonomi? Ya, macam kita tengah buat sekarang, kita berkomunikasi menggunakan lebih banyak medium teknologi yang pelbagai, bukan sahaja melalui pelantar ataupun platform komunikasi, tetapi juga saya lihat di sini apabila kita merujuk kepada norma baru ini, banyak sektor-sektor ekonomi yang akan berubah selepas ini, terutamanya bagi mereka yang akan lebih cenderung menggunakan teknologi. Dan kalau kita lihat teknologi ini bukan sahaja dari segi amalan kesihatan, kita gunakan mesin diagnostik dan sebagainya, tetapi kalau kita lihat kebanyakan ada beberapa sektor industri yang terjejas masa PKP ini mula memikirkan bagaimana mereka boleh menggunakan teknologi. Dan kalau kita lihat teknologi ini adalah berbentuk seperti artificial intelligence yang boleh membantu dari segi analitik data. Kita lihat kerajaan memperkenalkan satu aplikasi untuk mengesan ataupun mengetahui di mana pesakit COVID-19 itu berada. Dan kalau kita lihat di pusat kuarantin yang dibuka oleh kerajaan, ada penggunaan mesin yang boleh menghantar makanan tanpa dikendalikan oleh manusia. Dan juga polis juga menggunakan drone untuk membuat bahan umum. Dan ini akan juga memberi kesan kepada industri yang kita ingat mungkin macam biasa, tapi sebenarnya akan terkesan seperti yang duduk di pejabat. Mungkin selepas ini ada banyak ruang untuk pekerja bergerak, dan mungkin work from home tu mereka akan lebihkan lagi kerana tidak semestinya semua pekerja harus datang ke pejabat pada satu masa. Dan doktor melihat bagaimana PKPB dapat memjana semula ataupun sekurang-kurangnya memulihkan ekonomi negara daripada terus merudum selepas lebih sebulan melalui PKP? Ya, tujuan penting kenapa PKPB ini dibuat adalah sebenarnya untuk memastikan bahawa tiada perniagaan yang gulung tikar kerana tidak ada dapat menjana pendapatan, dan disebabkan itu juga mahu memastikan rakyat masih lagi mempunyai pekerjaan. Dan apabila PKPB ini dibuat, ia nak memastikan bahawa urusan perniagaan, transaksi perniagaan itu masih berlangsung, mewujudkan ataupun memastikan kecairan tunai itu kekal di pasaran. Apabila berlaku transaksi perniagaan antara setiap sektor ekonomi ini, inilah yang akan menjana semula ekonomi negara, dan inilah sebenarnya hasrat kerajaan untuk membuat PKPB ini.
Apa yang penting ketika ini saya kira Dr. Razman adalah untuk memastikan tahap pekerjaan itu dapat dikekalkan dan kadar pengangguran tidak terus naik terlalu tinggi. Dr. Razman, kalau kita lihat nak sentuh sedikit mengenai perkembangan terbaru moratorium automatic bank, bagaimana ketika ini Dr. Razman lihat ia dapat memberi manfaat bukan sahaja dalam meringankan beban pengguna, malah membantu untuk memberi manfaat kepada menjana semula ekonomi negara. Ya, Hazel ada sebut tadi tentang mereka yang terjejas akibat PKP ini, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Statistik terkini daripada Jabatan Perangkat Malaysia menunjukkan pada bulan Mac kita menunjukkan peningkatan yang menganggur sebanyak 3.9%. Paling tertinggi ni sejak 10-20 tahun lepas. Maka ini adalah sesuatu yang amat serius. Dan apabila kita merujuk kepada 15.23 juta individu yang sedang bekerja ini, 2.8 juta adalah peniaga kecil, usahawan yang dapat gaji setiap hari, dan mereka ini mudah terkesan. Dan satu lagi peningkatan drastik yang saya lihat dalam pada statistik ialah individu yang bekerja kurang daripada 30 jam seminggu ni, daripada bulan Februari sebanyak 366,000 sekarang meningkat kepada 1.12 juta. Apa yang saya nak sebut di sini ialah ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang kurang bekerja daripada 30 jam. Jadi mereka tidak ada pendapatan ataupun pendapatan kurang, dan setiap masa mereka perlu menampung kos belanja seharian, kena beli makanan dan sebagainya. Dan apabila diketiada moratorium ini, maka mereka terpaksa bayar juga bayaran bulanan kepada bank. Dan apabila moratorium automatik ini diperkenalkan untuk 6 bulan, ini memanglah ada satu yang kata memang kita amat hargai, kita hargai kerajaan ini kerana mereka sekurang-kurangnya tidak perlu memikirkan membayar bayaran bulanan bank ini, dan apa sahaja simpanan yang ada gunakan untuk keperluan yang penting. Dan harap-harap selepas 6 bulan ini, setiap pekerja yang hilang pekerjaan ataupun bekerja kurang daripada 30 jam ini mampu pergi kembali kepada pekerjaan yang asal sebelum ini. Kalau dilihatkan dari segi pemerhatian Dr. Razman, berapa lama agaknya tempoh masa yang diperlukan untuk negara Malaysia pulih semula ke tahap ekonomi yang lebih sihat pasca COVID-19 ini nanti, Doktor? Ya, saya melihat dengan yang positif, iaitu pada tahun depanlah kita akan kembali mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif. Dan pada separuh tahun kedua ini adalah masa untuk kita recover ataupun kembali untuk naik semula kembali kepada sebelumnya. Dan ini sebenarnya bukan sahaja pendapat saya, tetapi International Monetary Fund pun turut mensasarkan pertumbuhan kinerja negara akan kembali meningkat kepada 7.8% tahun depan. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya ialah kita mesti kekal berjaya membendung penularan wabak COVID-19 ini sekurang-kurangnya paling lewat pun suku tahun kedua tahun ini. Iaitu untuk separuh tahun kedua adalah fasa untuk kita merancangkan kembali ekonomi. Dan untuk tahun ini kita tidak ada orang kata sasaran yang tinggi. Kalau dapat sedikit positif pertumbuhan kepada 0.5% pun cukup. Tetapi saya yakin untuk tahun depan kita akan kembali semula mencatat pertumbuhan yang tinggi yang positif, dengan syarat kita menjaga amalan sosial kita penjarakan sosial itu kita lakukan, dan semua mematuhi SOP yang dibenarkan dalam perniagaan, yang kita yakin akan kembali semula kepada sebelum ini. Baik, Dr. Razman, penganalisis ekonomi, terima kasih di atas sebuah fikiran yang dikongsikan bersama kami petang ini. Sama-sama, Hazel. Baik, segmen Ball Base itu tadi menutup Base Malaysia untuk hari ini. Terus setia bersama RTM untuk perkembangan sahih semasa mengenai COVID-19. Patuhi perintah kawalan pergerakan, kekal berada di rumah dan sentiasa jaga kebersihan diri serta amalkan penjarakan sosial. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Saya Hazel Desmond, salam hormat, kita jumpa lagi.